membuat laporan, dimulai dengan laporan tindakan oleh PDRM. Semalam, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 813 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 558,548 kenderaan. Ini menunjukkan kenderaan banyak di jalan raya. Saya ingin memberikan ingatan bahawa undang-undang tentang PKP ini masih lagi berjalan seperti biasa. PKP belum lagi ditarik balik. PKP berterusan lagi untuk PKP ketiga. Dan sesiapa yang engkar tetap akan dikenakan undang-undang di bawah PKP ini. Jadi kehadiran begitu banyak kenderaan di jalan raya ini seolah-olah rakyat sudah lupa bahawa PKP masih lagi dilaksanakan dan mereka masih tertakluk kepada undang-undang di bawah PKP ini. Sebanyak 56,052 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,364 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,315 individu kerana engkar PKP, di mana 1,226 individu telah pun direman dan 89 individu dijamin polis. Seramai 312 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga 15 April, iaitu semalam, adalah seramai 11,017 individu. Di dalam laporan pihak PDRM di dalam mesyuarat pada pagi ini, kita dimaklumkan antara sebab-sebab banyaknya kenderaan semalam, salah satunya ialah kerana adanya syarikat-syarikat ataupun kenderaan-kenderaan yang bukan terlibat di dalam perkhidmatan keperluan asas telah mengambil kesempatan untuk memulakan operasi perniagaan mereka. Suka saya beri ingatan bahawa mana-mana perniagaan ataupun sektor perkilangan sekalipun hanya boleh memulakan operasi mereka jika mendapat kelulusan daripada MITI. Sebelum MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa, iaitu MITI, memberikan sebarang kelulusan, mereka tidak boleh memulakan operasi mereka dan tindakan akan diambil kepada mereka kerana melanggar PKP ini. Walau bagaimanapun, industri dan sektor yang berkaitan dengan makanan dan perubatan yang telah pun mendapat kebenaran untuk beroperasi sewaktu PKP 1 dan PKP 2 dibenarkan beroperasi seperti biasa. Pernah saya jelaskan, walaupun masih terdapat kekeliruan di bawah yang berkaitan dengan makanan misalnya. Keseluruhan rantaian yang berkaitan dengan pembekalan makanan tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, nelayan. Nelayan dibenarkan ke laut untuk menangkap ikan. Apabila mereka sampai ke jeti nelayan, pemborong dibenarkan untuk membeli ikan daripada nelayan. Pemborong untuk bawa ikan ke pasar memerlukan transport ataupun kenderaan. Mereka boleh. Pemandu lori untuk mengangkut ikan tersebut dibenarkan untuk membawa ke pasar. Dan peniaga-peniaga di pasar boleh menjual ikan di pasar. Begitu juga kilang air batu misalnya. Ikan mesti memerlukan air batu untuk dibawa daripada jeti sampai ke pasar borong dan sebagainya.
maka kilang air batu dibenarkan. Begitu juga kilang yang memproses berbola ikan ataupun fish pole. Maknanya, apa saja rantaian yang berkaitan dengan ikan dibenarkan. Jadi dari segi makanan, perubatan, bahawa kesemua rantaian itu dibenarkan beroperasi oleh pihak kerajaan. Isu berita palsu masih lagi tidak berkurangan, dan saya dah mengatakan semalam bahawa pihak kerajaan memandang serius kepada penularan berita-berita palsu ini. Sebagai contoh, 2 hari lepas ada pihak yang mengatakan bahawa PKP ketiga tidak diwartakan, sedangkan jelas bahawa PKP 3 diwartakan. Jadi konon-kononnya kerana tidak warta, polis tidak ada kuasa untuk membuat tangkapan dan sebagainya. Ini merupakan berita palsu, dan saya difahamkan tindakan akan diambil kepada penyebar berita palsu tersebut. Setakat ini, PDRM bersama SKMM telah membuka sebanyak 220 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, 152 kes masih dalam siasatan, manakala 24 kes telah dituduh di mahkamah dan seramai 13 orang telah pun mengaku salah. Beberapa hari lepas saya menyebutkan tentang berlakunya keganasan rumah tangga. Ya, dan hari ini kita dah maklumkan pihak Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga melalui talian kasih telah menerima 135 panggilan mengenai keganasan rumah tangga. Jadi kita memohon kepada orang ramai supaya terlibat sama di dalam membantu. Mungkin yang terlibat dalam keganasan rumah tangga tersebut ada yang tidak berani untuk membuat aduan dan sebagainya, ataupun mungkin telefon mereka dirampas dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada ruang untuk membuat aduan walaupun di talian kasih dan sebagainya. Jadi saya memohon kepada orang ramai, terutamanya jiran tetangga, supaya membantu jika kedengaran sesuatu yang menghairankan di sebelah rumah mereka, dan terus mengadu, membuat aduan melalui talian kasih yang nombornya saya sebutkan sekali lagi, talian kasih 15999, ataupun WhatsApp saja laporan ini kepada pihak polis, iaitu 01912615999. Saya dah beritahu bahawa pihak polis boleh menerima aduan, report polis melalui WhatsApp dan sebagainya, dan pihak polis akan bertindak segera untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Jadi saya sebenarnya mendoakan supaya rumah tangga kita semua aman dan damai walaupun dah 1 bulan berada bersama di dalam rumah ni. Jadi kalau ada berlaku pelakuan seperti ini, tolong laporkan. Operasi sanitasi awam berterusan. Semalam Ops sanitasi awam di bawah KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 2088 operasi sanitasi di 101 zon, termasuk di 27 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi, 1,446 bangunan kerajaan, 800 tempat awam, 906 pusat perniagaan dan 168 pasaraya. Untuk semalam sahaja, sebanyak 217 operasi sanitasi awam yang meliputi 74 zon di 13 negeri
termasuk 39 kawasan di Johor dan 29 kawasan di Pahang, yang mana sebanyak 144 bangunan kerajaan, 97 tempat awam, 90 pusat perniagaan dan 20 pasaraya yang telah pun disanitasi. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 180 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 177 pada hari sebelumnya, yang mana 15,093 individu sedang menjalani kuarantin secara wajib. Semalam seramai 820 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin. Semalam saya memaklumkan tentang bazar atau yang berkaitan dengan Ramadan ini, sama ada ianya akan diteruskan atau tidak. Jadi mesyuarat pada hari ini telah pun meneliti dan mendengar pandangan daripada pihak Kementerian Wilayah, iaitu DBKM melalui DBKL, tentang perancangan mereka untuk mewujudkan e-iftar, iaitu gerai-gerai yang dibuka berkaitan dengan penjualan kuih-kuih muih dan lauk pauk untuk bulan Ramadan. Jadi mesyuarat hari ini telah pun memutuskan bahawa sebarang bentuk perniagaan yang berkaitan dengan bazar atau gerai Ramadan, termasuk di dalam bentuk pandu lalu ataupun drive-thru dan tempah dan ambil ataupun pack and pick, adalah tidak dibenarkan. Jadi tidak ada isu lagi yang berkaitan dengan pasar Ramadan ataupun e-iftar, walaupun tidak dibuka seperti biasa, walaupun dengan sekalipun tidak dibenarkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada seluruh rakyat, dan saya mohon berikanlah kerjasama yang terbaik kepada pihak PDRM di dalam kita membantu untuk mengurangkan penularan COVID ini, supaya kita sama-sama dapat memutuskan rantaian ini. Jadi patuhlah kepada setiap arahan polis, patuh setiap arahan kerajaan, tinggal di rumah bagi kita memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabiha dari Bernama. Datuk Seri, saya memiliki soalan di sini. Pagi ini di Twitter, orang ramai mengeluh kerana tiada social distancing di stesen LRT. Jadi apakah saranan Datuk Seri agar penguasaan polis diperketatkan di LRT? Dan satu lagi, mengenai mereka yang dikuarantinkan di hotel dan dibenarkan pulang, adakah sebarang SOP yang menetapkan sekiranya yang dikuarantinkan itu lebih daripada seorang dalam satu keluarga, contohnya ibu bapa dan anak-anak, mereka tidak boleh balik sekaligus dalam satu kenderaan. Jadi kerana ada dakwaan, ada pihak hotel membuat peraturan seperti itu. Okay. Satu lagi tentang e-bazar tadi, maksudnya e-hailing tu mesti berjalan. Okey. 3 soalan ya. Yang pertama tentang self quarantine. Sebenarnya self quarantine ini adalah disiplin kita selaku rakyat untuk bertanggungjawab menjaga kepentingan dan kesihatan kita sendiri. Ya. Kalau di depan saya ini media, kalau saya tidak renggangkan kerusi pun untuk lebih daripada 1 meter, sepatutnya tanggungjawab kita sendiri untuk melindungi diri sendiri. Maka kita sendirilah yang merenggangkan kerusi kita di depan saya pada hari ini. Jadi bermakna disiplin diri, kesedaran diri untuk menjaga kepentingan diri adalah tanggungjawab kita untuk menjaga keselamatan. Walau manapun, jika ada isu yang seperti itu berlaku di dalam MRT, LRT dan sebagainya, insya-Allah saya akan berbincang dengan pihak PDRM supaya kita boleh juga menempatkan sama ada PRM ataupun agensi-agensi lain untuk mengawal
keadaan di dalam LRT, MRT dan sebagainya. Dan yang keduanya dari segi SOP, untuk mereka yang dikuarantin dan didapati negatif, jadi kalau mereka datang dengan keluarga, keseluruhan keluarga still negatif selepas 14 hari berada di pusat kuarantin, mereka boleh balik bersama keluarga mereka. Ya, bersama keluarga mereka. Tapi selepas itu KKM ada SOP dia. Apa yang perlu dilakukan di rumah dan sebagainya, di KKM mengeluarkan SOP mereka sendiri. Mengenai e-hailing, ya. Apa saja yang berbentuk bazar, ya, walaupun ada e-hailing, kalau kita wujudkan bazar misalnya 50 bazar sekelompok dan e-hailing datang untuk mengambil di bazar tersebut selepas melakukan pesanan, ianya tidak boleh dilakukan sebab saya sebutkan tadi, bazar tidak dibenarkan. Gerai-gerai seperti itu tidak dibenarkan, ya. Tetapi yang perniagaan e-hailing biasa yang sekarang pun dah dilaksanakan dan hantar ke rumah dan sebagainya, itu perkara itu diteruskan seperti biasa. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Nurhayati Muhammad Ahir dari Bernama. Saya ada 2 soalan. Satu mengenai PKP fasa ketiga yang kita tahu akan tamat 28 April ni. 28. Mana bila dia akan tamat, masa tu bulan puasa kan Datuk Seri. Okey, adakah kerajaan ada persiapan lah, takut masa tu nanti orang berpusu-pusu nak balik ke kampung, kan dijangkakan mungkin ada kesesakan dekat highway. And then lagi satu soalan, semalam kenyataan KKM tidak menyarankan penggunaan peralatan kotak pembasmi kuman atau terowong sanitasi. Jadi apa pandangan Datuk Seri tentang perkara ini? Okey. PKP, undang-undang PKP di bawah Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit ini masih dilaksanakan. Awal lagi saya dah sebutkan bahawa masih dilaksanakan. Antara yang tidak dibenarkan adalah untuk keluar walaupun mencari makanan di dalam melebihi daripada 10 km. Bermakna kurang daripada 10 km saja boleh pergerakan walaupun untuk mencari makanan dan perubatan, walaupun ada berbicara pihak polis dan sebagainya. Dan satu lagi, kita juga tidak dibenarkan untuk interstate, untuk cross sempadan negeri sebagai contoh. Interstate pergerakan merentasi negeri ini juga tidak dibenarkan sejak daripada PKP 1 dan PKP 2. Dan bulan Ramadan sekalipun ia masih lagi tertakluk kepada undang-undang yang saya sebutkan tadi, dan PKP 3 seperti saya kata melaksanakan terus undang-undang yang telah kita putuskan yang kita laksanakan masa PKP 1 PKP 2, ianya berterusan hingga ke PKP 3. Jadi pergerakan beramai-ramai untuk pulang ke kampung juga tidak dibenarkan. Tidak boleh, ya. Kita tidak benarkan. Dan yang kedua, dari segi apa nama tadi? Kotak sanitasi. Ini melibatkan teknikal, ya, dan perkara teknikal, dan saya percaya Kementerian Kesihatan lah yang wajar untuk memberikan komen dan mungkin pengumuman mereka tentang perkara ini. Alright. Datuk Seri, saya Rosmalis dari Bernama. Satu berkenaan dengan moratorium 6 bulan. Bank telah memberikan moratorium kepada pembeli rumah dan kereta dan sebagainya. Tapi ada penyewa rumah mohon supaya tuan pemilik rumah turut memberi moratorium kepada penyewa. Jadi apakah pendirian kerajaan berkenaan perkara ini? Dan yang kedua, mengenai semalam banyak kenderaan di atas jalan. Jadi adakah penguasaan akan diperketatkan? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara negatif, mungkin banyak kenderaan. Itu negatif. Kalau kita lihat secara positif, itu menunjukkan bahawa pihak polis betul-betul serius di dalam membuat pemeriksaan setiap kenderaan yang lalu. Sebab itu akhirnya memakan masa yang panjang. Ya, kalau pihak polis tidak berlaku tegas, siapa yang lalu dia nampak kenderaan boleh lepas saja, bermakna tidak akan wujud situasi di mana kenderaan jam yang begitu panjang. Tapi kita dimaklumkan oleh pihak polis tadi,
banyak kenderaan ke tak banyak kenderaan, mereka tetap akan melakukan pemeriksaan dengan ketat, dengan soalan-soalan dan sebagainya yang ditanya, walaupun lewat untuk satu-satu kenderaan bergerak, dia tidak peduli. Kerana arahan kita mesti pemeriksaan yang ketat terhadap semua kenderaan yang lalu. Jadi sebab itulah perkara itu berlaku. Satu lagi mengenai moratorium, ini penyewa rumah. Kita kalau penyewa rumah itu dimiliki oleh kerajaan ataupun agensi, memang kita pun dah bersetuju untuk memberikan tangguhan dari segi sewa, ya. Walaupun banyak yang melibatkan individu dan juga syarikat-syarikat di luar daripada kawalan kerajaan ini. Jadi agak sukar untuk kita mengenakan apa-apa arahan kepada individu untuk memberikan sewa rumah percuma dan sebagainya. Jadi walaupun insya-Allah kita ambil perhatian kepada perkara tersebut. Hai Datuk, sebelum ni Datuk telah menyatakan bahawa kemungkinan kompaun akan ditingkatkan sekiranya rakyat masih berdegil. Apakah kabinet ataupun kerajaan telah membincangkan berkenaan dengan perkara ini? Kompaun. Ya. Saya dah sebutkan tadi, ada sebutkan dalam PC yang lepas bahawa kompaun itu disebut dengan jelas di dalam Akta Pencegahan dan Pengolahan Penyakit tersebut. Ya. Seksyen 25 kalau tak silap saya menyebut dengan jelas bahawa kompaun tidak lebih daripada RM1,000. Oleh kerana ianya melibatkan akta, kita tidak boleh ubah, melainkan kita pindah akta itu dan bawanya ke parlimen untuk diluluskan. Jadi oleh kerana parlimen pun tidak bersidang dan sebagainya, kita tidak boleh nak pindah akta tersebut, jadi kekallah RM1,000. Sebab itu kita sekarang beralih kepada kaedah yang lain, bukan menumpukan kepada kompaun, tetapi charge mereka ataupun tuduh mereka di mahkamah. Ya, jadi kita tindakan yang lebih keras kerana hukuman penjara dan denda boleh dikenakan oleh mahkamah. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.